Benarkah kerjasama UMNO boleh bersihkan rasuah? Tidak ada yang lebih songsang daripada tanggapan bahawa perang terhadap rasuah boleh disempurnakan menerusi UMNO sebagai rakan politik. Namun itulah doktrin yang cuba dicanang oleh pimpinan PAS di segenap pelosok negara walaupun dicemuh dan dihina oleh UMNO kerana bersekongkol dengan pengkhianat bersatu dalam Perikatan Nasional. Bekerjasama dengan UMNO jika mahu berkongsi aspirasi membersihkan rasuah adalah pilihan yang lebih rela dipilih PAS Perak. Demikian pendirian yang dilontarkan oleh Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, yang diterbitkan di berita.pas.org.my pada 18 September lalu. Beliau berkata demikian didorong oleh pemikiran songsang bahawa tempoh penguasaan Pakatan Harapan di Malaysia lebih menggerunkan walaupun dalam tempoh singkat. Menyedari mudarat besar Pakatan Harapan kepada rakyat dan negeri, PAS Perak bersedia menjalinkan kerjasama politik di peringkat negeri bagi mengekang PH dalam masa sama, membersihkan negara dari budaya rasuah politik dan penyelewengan kuasa, ujar Razman. Kononnya beliau amat mengenali pemimpin Pakatan Harapan Perak sebagai sebuah negeri yang pernah dikuasai mereka. Dalam tempoh penguasaan Pakatan Harapan, pelbagai usaha yang dilakukan dilihat boleh menjejaskan keharmonian rakyat dan kepentingan bangsa Melayu dan Islam. Dominasi DAP sebagai parti utama Pakatan Harapan menjadi ancaman kepada perpaduan kaum dan toleransi agama di Perak. Ini dibuktikan dalam tempoh singkat selepas pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Dakwanya. Sebaliknya, kata Razman, kerjasama dan gandingan politik di dalam Perikatan Nasional di Perak berjalan dengan baik. Begitu juga sokongan padu kepada Presiden parti itu Tan Sri Abdul Hadi Awang yang katanya menolak rasisme, liberalisme, rasuah serta sekularisme politik. Dalam masa yang sama, mana-mana parti atau individu yang bersedia bersama aspirasi PAS membina negeri berpaksikan teras keadilan Islam dan prihatin rakyat seperti penegasan Presiden adalah dialu-alukan, tegas beliau. Tidak ada satu data pun yang digunakan untuk menyokong dakwaan beliau terhadap Pakatan Harapan Perak yang membawa mudarat dan menggerungkan itu. Justru Jom Channel ingin mengingatkan para walang umpas yang lupa bahawa pihak yang menerima mudarat daripada Pakatan Harapan hanyalah pemfitnah tegar seperti Razman sendiri. Untuk rekod, Mahkamah Rayuan pada November 2019 mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Ipoh supaya Razman membayar ganti rugi sebanyak RM254,150 termasuk kos dan faedah lewat bayar kerana memfitnah Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Ahli Dewan Undangan Pakatan Harapan Negeri Pasir Panjang itu memfailkan saman terhadap Razman berkaitan dua perenggan dalam artikel Seni Harian Jun 2015 yang mengaitkan beliau menyokong konsep negara sekular yang diperjuangkan DAP dan bahawa dia perlu menyertai DAP. Pada 18 Mac 2022 pula, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang memerintahkan Razman membayar ganti rugi RM250,000 kepada pengerusi DAP Lim Guan Eng dan membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung satu catatan Facebook beliau yang memfitnah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Razman Zakaria dalam catatan Facebook pada 18 November 2017 mendakwa Guan Eng dan Kerajaan Pulau Pinang menyokong larangan pekerja hotel memakai tudung. Guan Eng berkata catatan itu direka-reka bertujuan mencemarkan reputasinya dan menggambarkannya tidak menghormati Islam dan budaya Melayu. Menurut laporan, Razman juga diperintahkan tidak mengulangi kenyataan itu di Facebook dalam apa cara sekalipun pada masa akan datang. Adakah beliau insaf dan akur perintah mahkamah? Kenyataan media terkini jelas menunjukkan beliau masih bersikap angkuh dengan membuat tuduhan sembarangan bahawa Pakatan Harapan khususnya DAP anti Melayu dan juga Islam. Walaupun pemimpin PAS termasuk Razman kini semakin cerdik dalam hal memfitnah dengan tidak memetik nama mana-mana pemimpin Pakatan Harapan. Namun hakikatnya PAS menerusi persekongkolan dengan kleptokrat dan perasuah telah mengkhianati mandat rakyat dan merampas hak mereka. Sedangkan Islam menganjurkan umatnya agar mementingkan kesejahteraan bersama dan menjauhkan diri daripada segala perkara yang boleh merosakkan dan membawa kebinasaan. Sama-samalah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Terjemahannya berbunyi begini: dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat.
melalui bicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.